Rakyat yang buta politik tidak dapat berbuat apa-apa dan semakin hari semakin terpuruk. Kezaliman terus mengintai mereka dari pelbagai arah. Hai, Assalamualaikum. Selamat malam, selamat datang ke Tom Store. Kita sambung lagi sesi live kita pada malam ini. Yang kita gunakan ialah kitab Sirah Nabi yang dikarang oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi sepanjang sesi live ini kita akan baca buku ini untuk kita kenal Nabi kita dengan lebih dekat. Sebab ini salah satu daripada kita punya tanggungjawab sebagai seorang Muslim, iaitu kena mencintai Rasulullah, mengenali Nabi itu sendiri, dan menjadikan Nabi itu merupakan manusia yang paling kita sayang dalam hidup kita. Kalau kita tanya kita punya hati ini, siapa manusia yang paling kita sayang? Semua orang boleh jawab, tidak orang boleh tipu. Kalau bukan Rasulullah lah manusia yang paling kita sayang dalam hati, bermakna iman kita belum lengkap. Jadi kalau iman ni mau dilengkapkan, mestilah Rasulullah itulah yang menjadi manusia yang paling kita sayang. Berapa ramai antara kita ni yang betul-betul kenal Nabi kita ni macam mana orangnya, yang betul-betul kenal Nabi ni macam mana latar belakangnya, yang betul-betul kenal Nabi ni macam mana dia punya sejarah, cerita dulu. Kalau mau ikutkan lah, kalaulah Rasulullah ni, Nabi Muhammad ni dari dulu putus asa mau sebarkan Islam ni di kota Mekah dulu, rasa-rasa Islam gak kita sekarang ni? Tak sampai Islam kita ni di Nusantara ni, tak sampai. Sebab dakwah Islam ke Nusantara ni diteruskan oleh para sahabat. Selepas Rasulullah meninggal, sahabat berkeluaran daripada bumi Madinah lepas Rasulullah meninggal. Jadi bila semua sahabat bertebaran keluar, sebab kenapa? Semua pegang tanggungjawab dakwah tu. Jadi sebab itulah daripada satu generasi kepada generasi, daripada zaman Nabi pada zaman sahabat bertebaran keluar daripada kota Madinah. Lepas tu kepada zaman tabi'in, kepada zaman tabi'in, semuanya berhijrah, mengembara, membawa Islam ni sampai ke Nusantara. Nusantara ialah kita yang ada di Asia Tenggara ni. Asia Tenggara ni dipanggil Nusantara. Nusantara, kepulauan Rumpun Melayu. Kepulauan Rumpun Melayu. Kalau kita pergi di Sabah, Sarawak, kalau kita pergi Kalimantan, kalau kita pergi Pulau Jawa, kalau kita pergi Brunei, kalau kita pergi Semenanjung Malaysia, kalau kita pergi mana Singapura, ini adalah dipanggil kawasan Rumpun Melayu. Rumpun Melayu. Jadi semua biasa dengan bahasa Melayu. Biarpun ada slang yang berubah, yang tak sama, macam di Endon, dia punya slang Melayu lain, dia panggil bahasa Endon lah, tapi still kita boleh faham bahasa Endon tu. Jadi inilah yang dilakukan oleh para pendakwa yang datang daripada semenanjung tanah Arab, sampailah Islam tu ke bumi Nusantara ni. Jadi kita sebagai umat yang jauh daripada Nabi. Sebab kenapa kita jauh? Sudah 1444 tahun peristiwa hijrah tu berlaku. Kita terlampau jauh dengan Nabi. Jadi generasi tu banyak yang tak didekatkan ataupun tak ditekankan pentingnya untuk kenal Nabi Muhammad ni macam mana orangnya, siapa orangnya. Jom kita kenal Nabi kita dengan lebih dekat. Jadi malam ini kita sudah sampai ke episod yang ke-7, bahagian yang ke-7, part yang ke-7. Tapi kita belum masuk lagi cerita zaman Nabi Muhammad. Kita masih dalam cerita macam mana suasana sebelum Nabi Muhammad ni lahir. Macam mana kita mau kenal bangsa Arab ni dari segi perangai dorang punya sikap, cara berfikir, sosiologi, geografi, dorang punya kesastrawanan, dorang punya budaya kehidupan. Itu yang kita kenal dengan lebih dekat. Jadi malam ni kita sudah sampai ke bahagian ke-7, iaitu di bahagian gambaran keseluruhan pemerintahan di seluruh Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Telah saya paparkan sebelum ini tentang aktiviti perpindahan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah Qataniyah dan Adnaniyah
Begitu juga berkenaan negeri Arab yang terbahagi berdasarkan wilayah yang diduduki oleh setiap kabilah. Kesannya, kabilah-kabilah yang mendiami wilayah yang dekat dengan negeri Hairah dianggap mengikuti kepimpinan Raja Arab yang ada di Hairah. Dan kabilah-kabilah yang mendiami pelosok-pelosok Syam dianggap mengikuti kepimpinan dinasti Ghassan. Pernyataan mengikuti ini hanya sekadar anggapan, bukan fakta yang sebenarnya. Sementara itu, kabilah-kabilah yang mendiami daerah-daerah pelosok di dalam semenanjung Arab, mereka benar-benar merdeka sepenuhnya. Pada kenyataannya, setiap kabilah memiliki pemimpin yang diikuti dan dipatuhi oleh anggota kabilah. Dengan begitu, setiap kabilah menjadi seperti pemerintahan kecil yang kewujudannya secara politik berdasarkan pada kesatuan fanatisme kesukuan, yaitu widhah asabiyah. Dan manfaat dua hala antara satu kabilah dengan yang lain adalah untuk melindungi tanah mereka dan mencegah serangan musuh secara bersama-sama. Di mata anggota kabilahnya, para pemimpin kabilah itu mempunyai kedudukan yang sederajat dengan para raja. Seluruh anggota kabilah mematuhi pendapat dan keputusan pimpinannya, sama ada itu keputusan untuk berperang maupun berdamai. Dengan sepenuh kesetiaan mereka menyambut keputusan itu dalam apa-apa keadaan pun. Pemimpin itu memiliki kuasa membuat keputusan seperti seorang diktator yang kuat. Bahkan sebahagian daripada mereka apabila dia marah, maka marahlah pula ribuan mata pedang untuk menyokongnya tanpa bertanya alasan apakah yang membuat dia marah. Jadi kalau kita tengok daripada apa yang diceritakan oleh penulis buku ini ialah bangsa Arab ni antara kabilah-kabilah, dorang ada semangat ketaksupan kepada suku, iaitu ketaksupan kepada kaum. Taksub dengan kaum, taksub dengan suku. Kenapa dorang taksub ni? Sebab inilah yang sudah terbentuk daripada zaman awal pembentukan kerajaan-kerajaan di semenanjung tanah Arab ni. Jadi boleh katakan macam mana dorangnya taksub ni. Kalau kita mau ibaratkan sekarang lah, kita rumah sini sama rumah sebelah. Okay, rumah sini sama rumah sebelah. Rumah sini buang sampah pergi rumah sebelah. Rumah sini buang sampah pergi rumah sebelah. Buang sampah aja. Jadi bila rumah sebelah ni marah, dia bawa semua dia punya kaum kerabat, suku-suku semua lawan dengan rumah sini, berperang terus pasal buang sampah saja. Pasal buang sampah. Jadi sekecil-kecil benda pun dorang anggap benda tu besar sebab dorang taksub dengan suku, taksub dengan pemimpin. Kalau pemimpin marah, semua marah. Sebab tu yang paling dijaga ni pemimpin. Pemimpin paling penting di dalam suku-suku kabilah Arab ni. Namun begitu, dalam keadaan normal disebabkan iklim persaingan antara anak daripada bapa saudara yang satu dengan bapa saudara yang lain dalam hal pewarisan pemerintahan, mereka berpura-pura melakukan kebaikan terhadap manusia dengan menunjukkan kemurahan hati, memuliakan tetamu, mempertontonkan akhlak mulia, bersikap lemah lembut, mempamerkan keberanian dan berlagak bagaikan pahlawan yang bersemangat melawan ancaman daripada luar. Dengan begitu mereka mendapat pujian daripada manusia. Lebih lucu lagi ialah sikap para penyair upahan sebagai menyambung lidah bagi setiap kabilah pada masa itu. Dengan kemahiran bersyair, para penyair itu memiliki peranan penting di tengah-tengah para calon pemimpin yang sedang bersaing itu. Para pemimpin kabilah memilih hak-hak khusus daripada harta rampasan perang. Mereka boleh mengambil murabba, syafaya, nasyithah dan fudul. Seorang penyair mengubah, bagimu murabbah dan syafayah daripada rampasan perang yang kita dapat, dan kerana pemerintahanmu masih juga kau mendapat nasyithah dan fudul. Murabbah ialah seperempat daripada bahagian keseluruhan ghanimah. Ghanimah ni ialah harta rampasan perang. Syafaya ialah harta yang diambil oleh seorang pemimpin sesuka hatinya sebelum diadakan pembahagian. Nasyithah adalah barang-barang yang digunakan di sepanjang perjalanan sebelum sampai ke sempadan pertahanan musuh. Fudul pula ialah barang-barang yang tidak habis dibahagikan secara sama rata
kepada seluruh askar seperti unta dan kuda. Okay, tajuk seterusnya ialah situasi politik di tanah Arab. Tadi saya telah menggambarkan secara kasar tentang para pemimpin di Arab. Sekarang saya perlu ceritakan pula tentang situasi politik yang mereka hadapi. 3 wilayah yang berjiran dengan dunia luar, yaitu bukan Arab, hidup dalam keadaan yang lemah dan tertekan secara politik. Struktur masyarakat secara jelas terbelah menjadi 2, antara tuan dan hamba atau antara pemilik pemerintahan dengan orang lemah. Para tuan mempunyai peluang mendapatkan pelbagai ghanimah, sementara para hamba dibebani dengan semua jenis cukai. Dalam ungkapan yang lebih jelas, boleh digambarkan bahawa rakyat yang bekerja di ladang mesti memberikan hasil pertanian kepada para pemimpin. Lalu hasil pertanian itu digunakan oleh para pemimpin untuk berfoya-foya, memuaskan syahwat mereka, mewujudkan kesenangan mereka, meluaskan perilaku zalim mereka serta menghapuskan musuh mereka. Rakyat yang buta politik tidak dapat berbuat apa-apa dan semakin hari semakin terpuruk. Kezaliman terus mengintai mereka dari pelbagai arah. Apa yang mereka boleh lakukan hanyalah mengecam dan mengeluh. Setiap hari mereka akrab dengan keadaan terhina, kezaliman serta segala bentuk penganiayaan. Kata-kata telah tiada ertinya lagi sehingga mereka hanya diam menikmati kepedihan. Pemerintahan diterapkan secara zalim sehingga hak rakyat tidak tertunai. Kabilah-kabilah yang berjiran dengan 3 wilayah tersebut juga tidak boleh berbuat apa-apa. Hidup mereka tidak pernah selesa kerana hawa nafsu dan pelbagai kepentingan tidak henti-henti mengacau kehidupan mereka. Sesekali mereka ditarik menjadi warga Iraq. Kadang pula mereka dikatakan sebagai warga Syam. Kabilah-kabilah yang tinggal di pelosok-pelosok semenanjung Arab pula tidak pernah hidup dalam keamanan. Hari-hari mereka diwarnai dengan permusuhan antara kabilah serta pertikaian antara etnik dan agama. Seorang pemikir Arab bermadah, "Saya ini tidak lebih daripada segumpal kabus. Apabila kabus mengganggu, saya disingkirkan. Tapi apabila kabus berguna, saya pun digunakan." Rakyat tidak memiliki raja yang menyokong kemerdekaan mereka. Mereka juga tidak mempunyai sandaran dan tempat mengadu ketika menghadapi krisis yang parah. Tetapi seluruh bangsa Arab memandang perintah Hijaz dengan penuh penghargaan dan penghormatan kerana kepimpinannya serta perkhidmatannya terhadap pusat keagamaan, iaitu Kaabah. Pemerintah dipandang daripada 3 sudut, iaitu prestasi duniawi, gaya pemerintahan dan pelopor keagamaan. Dalam kalangan bangsa Arab, pemimpin Hijaz adalah pelopor keagamaan. Sementara itu di wilayah haram Tanah Suci dan sekitarnya, pemimpin Hijazlah yang mengatur segala keperluan dan kemaslahatan bagi orang yang bertunjung ke Kaabah. Masyarakat Hijaz dikenali kerana mempertikaikan syariat Nabi Ibrahim. Dalam menjalankan pemerintahannya, Hijaz menubuhkan pelbagai kementerian yang mirip dengan sistem parlimen seperti yang saya telah terangkan. Namun sayangnya pemerintahan ini lemah dan tidak mampu memikul beban. Hal itu terlihat jelas ketika berperang dengan Habsyah. Jadi daripada cerita yang diceritakan ini, bahawa kita nampak peranan penyair di dalam bidang pemerintahan. Lapisan kehidupan masyarakat Arab ni, penyair merupakan salah seorang daripada individu yang sangat berpengaruh. Sebab bangsa Arab ni adalah bangsa yang suka bersyair, iaitu bangsa yang suka bersastra. Sebab bagi mereka kan, orang Arab ni, dia punya bahasa Arab ni adalah bahasa yang tinggi. Bahasa yang tinggi. Kalau kita nampak bahasa Arab, satu huruf, satu perkataan Arab pun, kita boleh ubah-ubah dia punya bunyi, ubah-ubah dia punya baris, dia boleh jadi maksud yang berbeza-beza. Tapi dia punya ejaan masih sama. Cuma beza baris, beza bunyi. Jadi dia sudah bawa maksud yang berbeza. Jadi sebab itu keunikan bahasa Arab itu sendiri sampai mereka sangat taksub dengan kesastraan bahasa itu. Sampai wujudnya golongan penyair yang suka menghasilkan karya-karya ucapan, karya-karya madah, karya-karya sajak. Kalau kita di Malaysia ni, khususnya macam kita di Sabah ni, syair-syair ni tak berapa dipandang. Tapi kalau di dunia Arab, syair adalah benda yang sangat tinggi dan penting. Sebab lantunan syair-syair ini akan membangkitkan semangat,
membangkitkan kekuatan, memberi ilham, mengangkat darjat orang. Jadi orang-orang yang terlibat dalam bidang kesastrawanan bahasa Arab itu sendiri, mereka merupakan golongan-golongan yang penting dalam lapisan masyarakat Arab ketika itu. Bahkan sampai hari ini pun masyarakat Arab masih juga suka bersyair. Banyak hasil-hasil syair yang dihasilkan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan jumpa struktur penyusunan ayat ni adalah antara subjek yang sangat penting di dalam pendidikan orang Arab sampai hari ini. Oke, setakat itu saja untuk bahagian yang ketujuh malam ni kita kongsikan. Kita belum lagi masuk cerita macam mana cerita ketika waktu Nabi Muhammad lahir, kehidupan Nabi Muhammad sebelum menjadi Nabi, kehidupan Nabi Muhammad selepas menjadi Nabi, kehidupan selepas hijrah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.